Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tengok sejarah tingkatan 5. Okay, ni bab 1. Okay, bab 1 kita akan lihat kedaulatan negara. Okay, kedaulatan negara. Kita akan tengok benda yang pertama, kotak yang pertama satu persatu. Kita akan tengok konsep kedaulatan. Kita akan tengok tarif kedaulatan, pandangan tokoh dan jenis kedaulatan. Okay, jom kita teruskan. Okay, jom kita tengok kepada konsep kedaulatan. Okay. Okey. Kedaulatan ditakdirkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Kedaulatan negara kita dapat lihat lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, kemerdekaan Tanah Melayu pada 13 Ogos 1997 dan pembentukan Malaysia 1633 menjadi bukti mengukuhkan serta memantapkan negara bangsa kita yang bebas dan berdaulat. Okey, masuk kedaulatan dekat sini, okey. Kita tengok konsep kedaulatan, kita tulis kedaulatan. Kedaulatan ialah K, kuasa, okay, dan T, tertinggi. Okay. N apa? Sesebuah negara. Okay, kedaulatan ialah kuasa tertinggi sesebuah negara. Okey, itulah konsep masuk kedaulatan. Okay, kita dapat lihat, dikatakan dekat sini lagi, apa bukti dia? Okey, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Okey, waktu Kesultanan Melayu Melaka lagi. Wah. Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Okey, contoh lagi waktu merdeka, waktu Tanah Melayu tu. Okey, maksudnya kemerdekaan Tanah Melayu, okey. Kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, lagi pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia. Okey. Ini adalah bukti mengukuhkan tentang memantapkan negara bangsa yang kita bebas dan merdeka. Jadi kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Kedaulatan adalah kuasa tertinggi sesebuah negara. Next, kita tengok takrif kedaulatan mengikut bahasa. Okey, kita tengok bahasa Yunani. Takrif kedaulatan mengikut bahasa Yunani. Okey, dalam Yunani. Yunani, dia maksud Yunani adalah kedaulatan ialah supernuus, okey, atau okey, superanus. Okey, yang bermaksud apa? Okey, agung atau tertinggi. Okey, agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Perkataan superanus ni merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Merdeka. Okey, kita tengok pula dari segi bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris dia kata apa? Bahasa Inggeris, okey, dalam bahasa Inggeris kedaulatan ialah sovereignty. S-O-V-E-R-E-I-G-N-T-Y. Sovereignty. Apa? Maafkan kalau silap. Okey, sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, negara yang mempunyai kuasa penuh dalam terhadap pemerintahan. Okey, terhadap pemerintahan. Terhadap pemerintahan. Okey, kita tengok pula bahasa Arab. Bahasa Arab mudah. Okey, bahasa Arab ialah daulah. Daulah. Okey, dalam bahasa itu maksudnya daulah yang membawa maksudnya ialah
kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Ni H tau, maaf, bukan T, daulah. Daulah. Okey, okey, maksud daulah ialah kuasa penuh. Okey, tengok tu. Saya hilap dah ni. Okey, kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, inilah maksud bahasa Arab bagi segi aspek daulah. Okey, kita tengok pula bahasa Melayu. Bahasa Melayu maybe sama je, okey. Okey, bahasa Melayu dia merujuk kepada perkataan daulat. Daulat. Dan okey, yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Sama je macam kekuasaan tertinggi sesebuah terhadap sesebuah terhadap pemerintahan negara. Nah, ini adalah maksud dia. Okey, dari segi aspek bahasa, kita tengok balik. Yunani adalah Supraenus. Okey, yang bermaksud agung ataupun tertinggi. Okey, maksudnya dekat sini, negara yang bebas dan merdeka. Okey. Bahasa Inggeris maksudnya adalah sovereignty. Okey, sovereignty. Negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, bahasa Arab juga sebagai daulah. Okey, daulah maksudnya samalah kan, daulat dengan daulah. Okey, kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, dia maksud bahasa Melayu, konsep dia samalah, kita buat imbuhan. Dia maksudnya daulat. Daulat ialah kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Okey, kita tengok pula pandangan tokoh. Okey, kita tengok pandangan tokoh. Okey, tokoh-tokoh boleh memberi pandangan yang dimaksudkan dengan kedaulatan. Okey, kita tengok Aristotle. Okey, Aristotle, kita tulis nama dia. Aristotle. Okey, kita baca dulu. Aristotle dia kata merujuk kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kepada kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Okey, dia katakan, okey, Aristotle ni dia ada kuasa tertinggi dah, ada T dia. Okey, kuasa tertinggi. Means kuasa tertinggi. Okey, tapi dia ingat dia kena ada L. L means law. Law adalah dia terikat dengan undang-undang. Okey, maksudnya sesebuah kerajaan ni dia terikat. Okey, dia terikat. Dia terikat. Okey. Kita tengok pula Ibn Khaldun. Ibn Khaldun kita baca dulu. Kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan diiringi dengan semangat kekuatan semangat beragama menyebabkan satu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Okey, dekat sini kita nampak dah. Dia katakan kekuatan dan kekuasaan. Kita keluar K dulu. K ialah dia merujuk kepada kekuatan dan kekuasaan. Dia adalah kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara. Okey. Apa sesebuah negara. Okey, dia merujuk kepada kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara. Okey, dia berasaskan apa? Dia asaskan semangat apa? Okey, dia asaskan semangat K juga. Okey. Dia asaskan semangat K iaitu semangat kekitaan. Kekitaan bangsanya. Okay, kekitaan bangsanya. Okey, kekuatan kekitaan bangsa ni diiringi dengan kekuatan dan semangat beragama. Okey, kita buat keluar perkataan A. Agama. Okey. Dia ada kekuatan dengan semangat beragama ni. Okey, dia punya kita katakan dia semangat beragama. Okey, dia ada diiringi. Ini semangat beragama. Okey, yang menyebabkan apa? Bangsa tu rela untuk die.
Die ni apa? Mati kan? Okay, die means mati. Tapi bahasa Barat sendiri maksudnya berkorban. Okay, berkorban. Maksudnya kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara diiringi semangat kekitaan bangsanya, okay, diiringi semangat kekuatan beragama. Okay, menyebabkan sesuatu bangsa ni rela berkorban demi apa? Demi mencapai cita-cita yang sama. Demi mencapai apa? Demi mencapai cita-cita yang sama, ambition yang sama. Allah. Sama. Okey, inilah dimasukkan dengan Ibn Khaldun. Next, kita tengok kepada Joe Bodin. Okey, Joe Bodin, dia katakan kedaulatan mempunyai kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Okey, kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Okey, jadi kita boleh balik nama dia Joe June Bodin. Okey. Okey, Bodin bukan Joe Biden. Okey, Jean Bodin, dia adalah ahli falsafah politik Perancis. Okey, jadi dia katakan dia adalah still kuasa tertinggi. Dia adalah kuasa tertinggi. Okey, dia adalah kuasa tertinggi sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal. Dia ada sifat yang bond. Okey, kita buat keluar B-O-D maksudnya bond. Kekal. Bond maksudnya kekal kan? Okey, kalau tak silap lah. Kalau silap maafkan. Okey, betul tak? Bond maksudnya kekal. Okey, kita search galeri dulu. Tak salah kan? Bond kekal maksudnya. Tak silap lah. Okey. Okey, bond ni bukan maksudnya kekal, silap. Okey, jadi kita kalau korang belajar bahasa Inggeris yang advance sikit, okey, korang try search perkataan eternal. Okey, korang bulat kita buat keluar eternal. Eternal mean apa? Kekal selama-lamanya, kekal. Okey, maksudnya ni kekal lah. Okey, jadi Joe Biden mengatakan bahawa ia merupakan kuasa tertinggi sesebuah negara. Kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Okey. Dan dia katakan juga, okey, kedaulatan juga dia ada sifat yang eternal. Eternal means kekal. Okey, kekal dan tak ada kuasa yang terbatas. Okey, kekal. Okey. Dia katakan juga, Joe Biden dia kata, saya tulis bawah, dia sifat kekal dan tak punya kuasa terbatas untuk buat apa? Untuk buat undang-undang. Untuk buat undang-undang. Okay, untuk buat undang-undang. Lagi apa? Tafsir dan melaksanakan. Tafsir dan laksana. Itu untuk Joe Biden. Kita tengok pula Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tunku Abdul Rahman dia kata dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okey. Okey. Jadi kita tulis nama Tunku Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman. Okey. Bila kata Tunku Abdul Rahman, dia berdasarkan dua prinsip. Prinsip tu kita dapat lihat daripada K ni. Okey. Oh, Ustaz. Okey, maaf. Bukan K. Tapi kita dapat lihat daripada huruf B, A dan B ni. Okey. Kita tulis balik A dan B. A maksudnya apa? A maksudnya adil. Dan B maksudnya bebas. Jadi inilah dua prinsip dia. Okey. Prinsip yang Tunku kata, prinsip kedaulatan dimiliki atas prinsip. Okey. Okey, saya tulis ni. Kedaulatan. Okey. Saya strok bawah ni dibina atas prinsip. Atas prinsip. Ini prinsip. Adil ni keadilan lah. Kau tulislah panjang-panjang balik kan. Keadilan.
kebebasan. Okey. Inilah, okey. Kebebasan yang dia buat apa? Sentiasa berjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okey. Dia jaga kebajikan dan kesejahteraan. Jadi dia Tunku Abdul Rahman ni kita kena ingat keadaan yang sentiasa memperjuangkan. Dia memperjuangkan apa? Memperjuangkan kebajikan. Okey, dia memperjuangkan dua benda. Okey, iaitu kebajikan dan kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kita tengok balik. Ra ni kan maksudnya adalah rakyat. Dia adalah kebajikan rakyat. Okey. Selesai Tunku Abdul Rahman, kita tengok kepada Datuk Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okey, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Beliau mengatakan apa? Dia merupakan mantan Ketua Hakim Negara. Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Okey, first of all kita tulis nama dia. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Abbas ada. Okey, Abbas. Okey, jadi dia katakan di sini asas negara bangsa yang merdeka, asas negara yang merdeka. Kita nampak ini terus sebab keluar dia merupakan asas. Asas apa? Asas negara yang merdeka. Okey. Dan mempunyai satu kebebasan pada peringkat apa? Pada peringkat A juga ni, nampak A. Antarabangsa. Pada peringkat apa? Pada peringkat antarabangsa. Okey, ni pada peringkat. Okey, saya tulis balik. Asas negara yang merdeka, okey, memulai kebebasan. Okey, maksudnya lepas A kan, ni A. Ni lepas ni B lah kan. Okey. Dan B maksudnya bebas. Okey, bebas pada peringkat. Peringkat apa? Sama ni balik, peringkat antarabangsa ni. Okey, ni pada peringkat antarabangsa. Bersama dengan hak dan kuasa tanpa telunjuk asing. Okey, tanpa telunjuk asing. Okey. Maksudnya okey, untuk mengatur urusan mesti atur urusan tu. Ni A ni kan. Bawa turun. Atur urusan. Okey. Tanpa telunjuk asing. Okey, inilah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dia mengatakan dia adalah asas negara yang merdeka, bebas pada peringkat antarabangsa dan mengatur urusan negara tanpa telunjuk asing. Dalam negeri, maaf. Okey, tanpa telunjuk asing. Kita akan tengok ni seterusnya jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan kita kena faham ada dua. Okey, dia ada dua. Ada tiga, ada empat. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sana. Okey. Yang pertama jenis, kita baca dulu. Jenis kedaulatan, pemerintahan diamalkan oleh sesebuah negara. Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan jenis kedaulatan yang diamalkannya. Terdapat beberapa jenis kedaulatan iaitu kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Okey, means kedaulatan ada empat lah kan. Okey, saya tulis kat sini. Yang pertama tradisional. Yang kedua adalah moden. Yang ketiga adalah undang-undang. Yang keempat adalah antarabangsa. Okey, ini adalah empat jenis kita akan tengok. Yang pertama dulu adalah kedaulatan tradisional. Okey, bila kata kedaulatan tradisional, kita baca dulu. Merujuk pada sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Okey,
Dia merupakan kuasa berkuasa yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Kedaulatan ini wujud sejak tamadun awal manusia. Negara kita pula terpakai pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Kedudukan raja dan kedaulatan diperkukuh oleh taat setia rakyat. Okey, senang cerita tradisional adalah dia melibatkan sistem raja berkuasa mutlak, sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Okey. Pemerintahan berkuasa mutlak. Okey. Dan bila kata berkuasa mutlak, dia kuasai apa? Dia penuh apa? Dia berkuasa penuh. Penuh dalam segala urusan negara. Okey, dalam segala urusan negara. Kedaulatan ini wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan negara kita pula terpaksi pada kedaulatan raja-raja Melayu. Maksudnya, kedaulatan tradisional ni dalam wujud dah sejak tamadun awal manusia. Okey, dia sejak tamadun awal manusia. Sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Melayu. Dan dan kita dapat lihat raja bertindak sebagai pemerintah. Dia merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Tertinggi dan diperkukuh dengan taat setia rakyat. Kedudukannya diperkukuh dengan taat setia rakyat. Selesai kedaulatan tradisional, kita tengok kedaulatan moden. Okey, nombor 2, kedaulatan moden. Kita baca dulu kedaulatan moden ni. Kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Kedaulatan juga dikaitkan dengan hak rakyat dan hak kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun, bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Kedaulatan negara kita adalah sebagai negara bangsa boleh lahir hasil gabungan negeri-negeri ini sebagai Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia 1663. Okey, jadi kedaulatan model ni dia dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa. Okey, dia merupakan idea kemunculan negara bangsa. Okey, dia berkait dengan dua revolusi. Okey, revolusi di England, keagungan, revolusi keagungan ni bab form 4 dan revolusi Perancis. Dan revolusi Perancis. Okey. Dan kedaulatan juga dikaitkan dengan hak dan kerajaan berperlembagaan. Okey, bila kata kedaulatan moden dia ada dua benda, iaitu hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Okey, selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme. Okey, kita highlightkan penggaris ni after
Perang Dunia Pertama, okey, dikaitkan dengan nasional menggunakan unsur persamaan rumpun. Gunakan unsur persamaan rumpun. Okey, persamaan rumpun dan bahasa. Sebab apa dipakai ni? Sebab untuk apa tadi? Untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Masing-masing. Okey. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa lahir. Okey. Malaysia, dia kedaulatan moden, dia adalah daripada hasil gabungan Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia 1963. Okey, selesai kedaulatan moden, kita tengok kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Okey. Bahasa kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dan kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa, okey, ditujukan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Okey. Kita tulis dulu kedaulatan undang-undang. Okey, yang ketiga adalah undang-undang. Bila katakan undang-undang, siapa yang terikat dengan, maksudnya yang terikat adalah kerajaan. Kerajaan dan rakyat. Bukan rakyat saja, kerajaan juga terikat. Okey. Terikat dengan undang-undang. Okey, jadi bila kata undang-undang ni dibuat sebab apa? Okey. Kita tulis kat sini buat sebab apa? Okay. First of all, undang-undang dibuat sebab yang pertama, jamin keadilan. Okay, dia jamin keadilan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Okay. Jamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dijamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Okey, serta menjadikan, dan ini segi kehidupan masyarakat, jadi kita tengok pada segi sosial negara pula. Okey, jadikan negara kita aman. Okey, negara aman, stabil dan makmur. Okey, badan kehakiman juga bebas. Okey. Bila kata undang-undang ni ada satu badan, iaitu badan kehakiman. Bila kena badan kehakiman, dia adalah mestilah orang yang bebas. Okey, bebas dan berwibawa. Okey, dan berwibawa. Okey, badan kehakiman dia mestilah bebas dan berwibawa. Okey. Sebab apa perlu bebas dan berwibawa? Sebab untuk memelihara, okey, untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Dalam melaksanakan kedaulatan undang-undang. Dalam melaksanakan kedaulatan undang-undang menjadi prinsip dalam rukun negara. Dalam rukun negara. Rukun negara. Okey, dia berada di prinsip yang keempat. Okey, ia berada dalam prinsip keempat. Next, kita tengok kedaulatan antarabangsa. Okey, kedaulatan antarabangsa. Bila kata antarabangsa, mesti peringkat global. Okey, faham dia peringkat global. Okey, jom kita baca dulu. Kedaulatan antarabangsa merujuk pengiktirafan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu.
Okey, dia merupakan pengiktirafan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Okey, keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, kita tulis antarabangsa. Okey, kita tulis. Dia tulis, okey, yang keempat last dia adalah antarabangsa. Bila kata antarabangsa, dia adalah peringkat global. Okey, dia peringkat dunia. Global ni dunia lah kan. Okey. Jadi apa pertubuhan yang dikatakan? Dia adalah B. Dia kata B. PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey. Ini adalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Bila, okey, pengiktirafan maksudnya iktiraf. Okey. Diiktiraf maksudnya sebuah negara itu mesti diiktiraf. Diiktiraf. PBB. Dia mesti iktiraf, diiktiraf. Okey, tambah di ni. Diiktiraf PBB. Okey, sebab apa? Terhadap sebuah negara yang tidak boleh dicabuli. Okey, nampak T ni? Okey, nampak T? TA ni mean tak. Okey, tak apa? Tak dicabuli. Okey, tak dicabuli negara lain. Okey, tak dicabuli oleh negara lain. Okey, Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Okey, negara kita Malaysia mendapat, okey, keanggotaan. Malaysia anggotai PBB. Okey, tulis Malaysia anggotai PBB. Jadi Malaysia menganggotai PBB seluruh dunia. Okey, dikatakan dunia mengiktiraf. Okey. Bukti bahawa, okey, tulis sini bukti bahawa, okey sini Malaysia anggota PBB. Dia menjadi bukti bahawa, okey, dunia iktiraf kita. Bila dunia iktiraf kita sebagai apa? Okey, diiktiraf kita iktiraf kita sebagai sebuah negara yang bebas dan bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, inilah bagi kedaulatan undang antarabangsa. Okey, kita tengok rumusan pada hakikatnya. Okey, kita tengok ni. Setiap negara berdaulat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal dalam segala yang ada dalam wilayah tanpa campur tangan kuasa asing. Pahaman terhadap konsep kedaulatan ini memberikan kesedaran tentang cabaran bagi mempertahankan negara. Oleh hal yang demikian, rakyat perlu menggunakan kebijaksanaan bagi menghadapi cabaran demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Okey. Next video kita akan tengok kepada ciri negara berdaulat. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.